Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam program Aslah Minda kita, insya-Allah setiap pagi bersama dengan saya untuk kita cetuskan sesuatu melalui minda kita. Hari ini kita nak teruskan lagi, kita nak sambung lagi kisah penceritaan yang saya nak kongsikan dengan anda. Semoga insya-Allah dengan penceritaan saya tadi boleh mencetuskan sesuatu dalam hidup anda. Hari ini kita perlukan model, kita perlukan sesuatu yang kita nak jadikan contoh supaya kita boleh ikuti dan akhirnya insya-Allah kita boleh menjadikan ianya sebagai idea kita untuk kita bina, untuk kita bangkit, untuk kita bina semula kekuatan ekonomi kita, untuk kita lonjakkan semula ekonomi kita, insya-Allah. Hari ini harapan saya semoga kita seluruhnya insya-Allah dapat kukuhkan ekonomi kita, apatah lagi dalam suasana keadaan hari ini yang kita panggil sangat kritikal, di mana keadaan ekonomi inflasi dengan keadaan ekonomi yang kram, ramai yang tertewas, ramai yang kecundang, ramai yang kehilangan kerja, dan bagai-bagai lagi. So insya-Allah dalam keadaan suasana hari ini, saya doakan anda terus kukuh, terus bersemangat, insya-Allah. Dan ini adalah sedikit sumbangan daripada saya, di mana saya nak cetuskan idea kepada anda, cetuskan melalui minda kita, insya-Allah, supaya kita boleh gerakkan, kita boleh corakkan, kita boleh kita boleh mengorak langkah kita. Kerana sangat penting sebenarnya kita kena sentiasa sedar bahawa hanya kita sahaja sebenarnya yang boleh mengubah nasib kita. Jadi insya-Allah kita kena tekad, dan saya yakin kita boleh. Okey. So selamat berkenalan. So saya minta kalau boleh kongsikan dulu bersama dengan rakan-rakan, supaya insya-Allah kita semua dapat manfaat daripada perkongsian saya pada pagi ini. Okey, so hari ini, di mana sebelum ini saya dah terangkan, saya dah ceritakan tentang bagaimana kisah permulaan saya memulakan perniagaan. Pada tahun lebih kurang pada tahun 1996, saya mulakan perniagaan dalam bidang rekreasi air. Bagaimana tercetusnya idea saya memulakan perniagaan dalam rekreasi air. Di mana saya dah nyatakan semalam bahawa kita perlu mulakan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Apa peluang yang ada di sekeliling kita. Itulah sebenarnya formula bagaimana kita nak mulakan perniagaan. Kita jangan sibuk dengan apa yang ada di luar sana, yang jauh daripada kita, yang susah kita nak capai, tapi kita mulakan dengan apa yang ada pada kita. Cuma semalam saya dah beritahu, saya lihat waktu itu peluang saya ada bila mana saya melihat tidak penduduk-penduduk di Kuantan tidak ada banyak tempat untuk berrekreasi, apatah lagi dalam rekreasi air ini. Jadi waktu itu saya mencadangkan untuk memulakan perniagaan dalam bidang rekreasi air. Okey, dan itulah sebenarnya permulaan perniagaan saya. Dan hari ini sebenarnya saya nak lanjutkan lagi tentang bagaimana sebenarnya saya teruskan mengorak langkah saya, bagaimana saya kukuhkan ekonomi saya. Kemudian selepas saya berada di Kuantan, waktu itu mana yang saya beritahu untuk saya dekat dengan ibu saya, dengan mak saya. Tapi malangnya masih jauh, kerana saya berada di Kuantan, mak saya berada di Jengka 8. Jadi waktu itu saya mengambil peluang, saya mohon kerja yang berada di Kuantan, yang berada di Jengka, syarikat yang berada di Jengka. Walaupun saya tinggal di Kuantan, tapi saya nak bekerja dengan syarikat yang beroperasi di Jengka. Dan alhamdulillah saya ada tempat di sebuah syarikat di Jengka,
Dan saya mulakan kerjaya saya di Jingka. Kenapa? Kerana saya memang niat saya daripada dulu, saya nak dekat dengan mak saya. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda, kenapa sebenarnya perlu sangat, terutama waktu itu bagi saya, untuk saya dekat dengan mak saya. Kerana saya sangat percaya sebenarnya, ibu adalah keramat dalam hidup kita. Ibu adalah keramat dalam hidup kita. Jadi, saya percaya bahawa saya perlu dekat dengan ibu saya. Walaupun saya dah ada kerjaya, walaupun saya dah mulakan perniagaan dan sebagainya, tapi saya perlu dekat dengan ibu saya. Dan alhamdulillah, saya dapat bekerja di syarikat yang beroperasi di Jengka, di Bandar Pusat Jengka. Dan waktu itu, saya makin dekat dengan ibu saya. Hampir setiap hari saya dapat menziarahi beliau. Dan alhamdulillah, sewaktu berada di Jengka, dan semasa saya berpeluang untuk menziarahi ibu saya, dan ibu saya dalam keadaan yang, ialah orang tua mungkin tak berapa sihat, dan waktu itu saya mencari-cari apakah rawatan alternatif untuk ibu saya. Dan saya, alhamdulillah, saya diperkenalkan dengan seorang yang ahli herba. Dan waktu itu saya berpulang untuk mencuba herba beliau untuk diperkenalkan kepada ibu saya. Ibu saya ni selalu lenguh-lenguh, jadi dia perlukan obat. Dan obat yang terkenal waktu itu, minyak yang terkenal adalah minyak but-but. Jadi saya gunakan minyak but-but dengan minyak penawar ni untuk ibu saya. Dan daripada situ sebenarnya tercetus lagi satu peluang. Tercetus lagi satu peluang bila mana saya lihat peluang dalam perniagaan herba. Kerana waktu itu belum diperkenalkan pun di Pahang ini, dan hanya sahabat saya tadi daripada Perlis, jauh. Kebetulan dia memang mencari-cari seseorang yang boleh kembangkan perniagaan beliau di Pahang. Dan alhamdulillah, kemudian saya cuba mendekati lebih lanjut tentang herba ini dan pergi berkursus, pergi berguru dengan beliau. Dan alhamdulillah, waktu itu beliau melantik saya sebagai stokis negeri, untuk negeri Pahang. Dan saya mulalah perniagaan saya dalam bidang herba. Kan, kalau tadi permulaan tadi dalam bidang rekreasi, perniagaan rekreasi tadi saya tinggalkan kepada abang saya. Beliau teruskan perniagaan tadi, kemudian saya ceburi bidang herba. Sebab saya melihat di situ ada peluang. Dan juga penambahan ilmu. Kerana bukan setakat perniagaan yang beliau offer kepada saya, tapi yang lebih mahal ialah ilmu herba itu. Dan daripada situ sebenarnya saya terus tingkatkan lagi pembelajaran saya ataupun pengetahuan untuk mencukil pengetahuan saya tentang herba. Dan banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang beliau curahkan kepada saya tentang herba ini. Betapa herba ini sebenarnya sangat-sangat dekat dengan manusia. Apatah lagi di Malaysia ini kita ada herba yang sangat mahal nilainya. Nilai herba kita lebih mahal daripada seketul emas. Itulah falsafah yang beliau pegang. Dan saya juga sangat-sangat menghargai sebab herba adalah sesuatu alternatif, rawatan alternatif untuk kita. Apatah lagi herba ini sebenarnya sangat berfungsi, sangat berkesan untuk kita sebenarnya. Dengan syarat kita kenal herba mana yang sesuai untuk kita. Ataupun kita kenal sebenarnya herba yang betul-betul boleh berfungsi dengan baik dalam waktu itu untuk penyakit itu. Dia tidak boleh kita gunakan herba tadi untuk semua penyakit. Dia ada herba-herba tertentu yang sesuai untuk penyakit itu. Dan inilah antara ilmu-ilmu yang saya pelajari. Dan alhamdulillah, saya berpeluang untuk serius dalam bidang herba ini. Selepas beliau melantik saya sebagai stokis negeri, kemudian saya dalami lagi dan akhirnya saya dapat buka sebuah showroom herba di Kuantan, dan juga saya juga berpeluang untuk membuka klinik rawatan herba di Kuantan.
atas tunjuk ajar sahabat saya tadi. Okey, dan alhamdulillah sebenarnya saya berpeluang untuk merawat terutama ibu saya sendiri. Kemudian saya juga berpeluang untuk membantu ramai sebenarnya pesakit-pesakit yang dah lama mengalami penyakit, yang dah lama mengalami kesakitan, kan? So saya berpeluang untuk merawat melalui herba. Dan alhamdulillah sebenarnya saya dapat menjelajah ke seluruh negeri Pahang untuk memperkenalkan herba ini. Dan saya rasa sangat seronok sebab waktu itu kita bukan sahaja menjalankan perniagaan, tapi kita boleh bantu ramai orang sebenarnya. Bantu ramai orang yang memerlukan rawatan alternatif, kita memperkenalkan herba. Dan inilah sebenarnya antara yang saya katakan sebelum ini, bagaimana sebenarnya kita ingin mengambil peluang daripada untuk kita mulakan perniagaan dengan mengambil peluang yang apa yang ada di sekeliling kita. Kan? Ini saya nak bagi idea bagaimana sebenarnya kita nak mulakan perniagaan. Okey, bila mana kita lihat ada peluang yang berada dengan kita, kita kena ambil peluang itu dan mulakan. Okey, kita jangan fikirkan sesuatu yang sangat besar, yang sangat jauh dengan kita, yang kita tak boleh nak capai. Kita capai apa yang ada dengan kita dan ada di sekeliling kita, yang kita boleh buat waktu itu, kita buat. Dan alhamdulillah sebenarnya perniagaan herba berjalan sangat baik. Saya ingat lagi, saya boleh buat sale hampir ratus ribu waktu itu. Bagaimana yang saya katakan, bila mana saya dapat berpeluang untuk menjelajah seluruh negeri Pahang. Di setiap curug-curug desa, setiap curug-curug daerah, saya boleh masuk waktu itu untuk memperkenalkan herba. Okey, dan yang paling menarik sebenarnya dalam hidup saya ialah bila mana saya sentiasa dekat dengan ibu saya. Kerana bila mana saya waktu itu saya masih lagi bekerja, herba ni juga saya masih lagi buat part time. Saya masih lagi belum buat sepenuhnya. Okey, tapi saya dah banyak ambil masa, mungkin 4 hari saya buat kerja saya construction. Kemudian 3 hari saya ambil peluang untuk saya dalami herba. Saya dah bincang dengan bos saya nak bagikan masa dan beliau izinkan. Jadi saya berpeluang untuk bahagikan masa saya. Sebab saya perlukan untuk buat secara lebih fokus kepada herba tadi, saya terpaksa untuk bagi masa yang lebih. Dan ini sebenarnya arrangement yang kita boleh buat. Bagi saya tak salah kalau kita berterus terang dengan majikan kita untuk kita buat sesuatu yang boleh menegakkan, yang boleh kita panggil mengukuhkan ekonomi kita. Okey, so dan saya yang seronoknya, yang bestnya sebab saya mendapat restu daripada ibu saya. Ibu saya sangat merestui perniagaan yang saya nak jalankan dan beliau sentiasa doakan saya. Kerana saya sentiasa minta doa daripada ibu saya. Sebab itu saya katakan ibu saya ini adalah keramat hidup saya. Kerana apa yang saya nak lakukan, saya akan beritahu kepada beliau dan minta beliau doakan kepada saya. Dan itu yang saya amalkan selalu. Sebab itu, bila mana saya duduk jauh, saya rasa tak selesa. Saya mesti nak duduk dekat dengan ibu saya. Dan akhirnya, saya berpeluang, kita panggil merayu dengan ibu saya, supaya dia pindah ke Kuantan. Saya pujuk mak saya untuk pindah ke Kuantan. Sebab saya rasa kalau di Jengka sana, mak saya tinggal bersendirian. Jadi saya rasa tak selesa. Jadi saya pujuk mak saya, ialah orang tua sebenarnya susah sebenarnya nak berpindah. Dia dah selesa di situ, dia lebih suka di situ sahaja. Tapi saya pujuk juga mak saya untuk beliau pindah ke Kuantan. Dan alhamdulillah akhirnya beliau pindah ke Kuantan. Kan, beliau pindah di Kuantan dan saya rasa sangat lega, saya rasa bersyukur sebab saya lebih dekat dengan ibu saya. Okey, dan sebenarnya yang saya sebut tadi, saya jalankan perniagaan herba.
Dengan saya buka perniagaan, saya buka sampai pada saya ada showroom di terminal waktu itu, di terminal bas, dan kemudian saya adakan klinik rawatan supaya saya lebih fokus kepada pesakit-pesakit yang datang. Dan alhamdulillah dia punya impact dia punya kesan dia, saya nampak sangat positif. Dan perniagaan itu sebenarnya boleh pergi lebih jauh. Dan alhamdulillah sehingga hari ini saya masih lagi, keluarga saya juga masih lagi mengamalkan herba tersebut. Cuma saya dah tak jalankan herba tersebut sebab sebelum itu saya dah serahkan herba tadi kepada adik saya. Saya ada adik perempuan seorang yang kebetulan dia tak bekerja. Jadi saya ajar dia bagaimana nak menguruskan perniagaan herba tadi. Okey. Dan insya-Allah besok saya akan ceritakan lagi tentang bagaimana sebenarnya saya mulakan perniagaan yang terbesar yang saya jalankan, iaitu perniagaan dalam bidang construction. Kerana itulah sebenarnya jiwa saya. Sebab jiwa saya ialah jiwa construction. Sebab saya daripada basic engineer. So saya mau tak mau sebenarnya saya tak boleh berpisah dengan construction. Jadi saya mulakan perniagaan saya dalam bidang construction. So macam mana boleh tercetusnya saya mulakan perniagaan dalam bidang construction? Besok saya akan kongsikan dengan anda semua. So niat saya nak bagi cetusan kepada anda, cetusan idea kepada anda, bahawa anda juga boleh mulakan perniagaan. Bahawa anda juga sebenarnya layak untuk mulakan perniagaan. So lihat apa yang ada di sekeliling anda waktu ini, dan lihat apa sebenarnya ada peluang pada anda waktu ini. Dan great peluang tersebut untuk anda mulakan perniagaan anda, untuk anda kukuhkan ekonomi anda. Okey? So insya-Allah besok saya akan ceritakan juga bagaimana sebenarnya saya mulakan perniagaan dalam bidang construction. Okey? Sekian daripada saya untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.